One. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Hari ini cuaca di sekitar rumah saya ni nampak gayanya mendung. Tadi tengah hari tadi panas lit-lit. Tapi sekarang tiba-tiba mendung balik. Tak tahu kenapa begitu. Apa khabar anda semua? Doa saya sentiasa mengiringi agar anda sihat walafiat. Jangan lupa saudara, hari ini banyak kes sudah mula dibicarakan mahkamah hari ini. Dan saya mendoakan agar sesuatu yang terbaik untuk Datuk Seri Najib. Kerana hari ini katanya, Suruhanjaya Pengampunan ada mesyuarat yang dipengusikan oleh Duli Yang Mulia Yang Agung katanya. Tapi saya tak tahulah sejauh mana ia terlaksana hari ini. Wallahualam bissawab. Saudara jangan lupa like, share dan subscribe. Itu yang paling penting saudara. Hari ini hari Isnin. Semua orang dah mula bekerja. Dan saya mengharapkan agar semua dapat bekerja, berkhidmat sebaik mungkin. Apa khabar Raja Kamal, Raja Bazian? Sungai Petani macam mana Sungai Petani? Sehat ke? Ataupun hujan ke? Mendung ke? Panas ke? Tak tahu juga. Tapi sekitar rumah saya ni memanglah suasananya dalam keadaan yang mendung. Mendung tak tahulah. Musim sekarang ni sepatutnya dah tak ada dah musim hujan. Kerana kita sepatutnya masuk, sudah mula masuk bulan di mana musim kemarau selama 6 bulan. Tapi bila masih ada hujan lagi, itu keadaannya. Baik saudara, itu biasa. Hari ini hari Isnin 29 Januari, 43 hari lagi kita menghampiri sinar Ramadan. Tak lama dah, dekat dah. Dan pepatah petitih kita, mutiara kata kita hari ini, kiriman teman-teman yang agak menarik. Sebenarnya saudara, bekalan paling merugikan untuk dibawa ke akhirat adalah permusuhan. Saudara, bekalan yang amat merugikan. Dia tak ada nilai untuk dibawa kita ke alam nanti. Terima kasih Raja Kamal, Raja Bazian, Brahma Johor Bahru. Katanya panah di Sungai Petani. Saudara Kasim selamat. Salam kucing banjir. Parit sajalah tapi semalam saudara. Bekalan paling merugikan untuk dibawa ke akhirat adalah permusuhan. Dan kita janganlah bersedih atas kesilapan. Kerana kesilapan itu membuatkan kita belajar menjadi orang yang betul. Oleh itu, hiduplah seperti akar. Ikhlas memberikan segalanya meskipun kadang-kadang sang pohon pokok tak pernah pun melihatnya. Jadilah akar saudara. Ikhlas memberi sokongan segala-galanya bagi baja, air dan sebagainya. Dan meskipun pokok-pokok ataupun pohon di mana akar itu bertunjang tidak melihatnya pun. Saudara. Ion Skyrock, selamat petang. Salam dari Sarawak. Saya mendapat perkabaran ya. Ikmal Basri, apa khabar? Ya Allah, bukakanlah hati yang Tuan Agung untuk bebaskan Syed Najib. Bersamalah kita berdoa ya Sanusi esok. Saya mendapat berita perkabaran bahawa mangsa banjir di Terengganu dan di Pahang sudah pun mula menurun. Juga di Kelantan, tetapi di Johor katanya kekal. Megat Zulkifli, apa khabar dari Teluk Intan? Kerana jumlah mangsa banjir di Terengganu, Pahang mencatatkan termasuk Johor adalah 698 orang yang masih bertahan di tempat pusat pemulihan sementara. Menurut laporan terkini, Pusat Kawalan Bencana Negara, iaitu Agensi Pengurusan Bencana Negara, ANADMA, sejumlah 647 mangsa daripada 194 keluarga di Terengganu masih ditempatkan di 4 PPS di Dungun berbanding 923 orang daripada 275 keluarga pagi tadi. Di Pahang, jumlah mangsa banjir juga turun kepada 22 orang. Dan pada Johor, jumlah mangsa kekal 29 orang daripada 9 keluarga dan ditempatkan di PPS di Kota Tinggi. Sementara itu, tinjauan situasi di stesen telemetri Jabatan Pengairan dan Saliran. Terdapat beberapa sungai yang masih berada pada paras bahaya. Antaranya adalah Sungai Johor di Kota Tinggi, Sungai Kedah di Alustar, Sungai Golok di Pasir Mas, Kelantan,
Sungai Rompin dan Sungai Pahang, Sungai Arau di Perlis, Sungai Kinabatangan di Sabah, Sungai Kelang di Petaling, itu di Selangor, saudara, Sungai Dungun dan Sungai Terengganu di Ulu Terengganu. Inilah sungai-sungai yang masih lagi berada pada kedudukan paras bahaya. Mereka yang tinggal di kawasan tersebut harus berhati-hati kalau berlaku hujan. Sebab saya lihat sekarang ni musim tiba-tiba datang pula. Elok tengah hari tadi panas, sekarang ni musim tiba-tiba datang panas. Dia datang sejuk dan cuaca gelap. Nak hujan lah tu. NADMA turut memaklumkan 19 jalan ditutup kesan pada banjir, jambatan rosak serta jalan dan cerun runtuh. Antaranya itu Jalan Raya Timur Barat, itu Ulu Perak di Perak. Jadi teman-teman yang mahu menggunakan lebuh raya Timur Barat, katanya jalan itu masih ditutup. Jalan Sungai Lembing di Kuantan, Pahang dan Jalan Durian di Mentangau di Terengganu. Berhati-hati saudara. Itulah keadaannya dan sekarang ini kita masuk balik saudara. Ini sesi yang kita berterusan iaitu catatan almarhum Datuk Arun. Apa khabar Puan Selamat Yusof? Di Kampung Getam Kuala Pilah panas. Panas yung. Iqmal Basri, Saudara Fali Osman. Waalaikumsalam. Jangan lupa saudara, ini muka surat yang ke-187 dari penjara yang dicatatkan oleh almarhum Datuk Harun Idris. Ini bagi bulan bulan Mei 1979. Kita baca secara agak menarik catatannya. Menurut Datuk Harun, kenapa gelap ni ya? Saya ingat lampu tak pasang habis. Gelap. Saya ingat lampu itu tak pasang lagi tekan. Gelap tak berapa nampak tulisan. Saudara. Pada 1 Mei, itu merupakan cuti hari buruh. Jadi kata catatannya, semasa dipindahkan ke Hospital Besar tempoh hari, jumlah banduan adalah 1,700 orang. Kini bertambah apabila Datuk Harun dikembalikan balik ke penjara Pudu, jumlah bertambah 2,000 orang. Bilik tahanan terpaksa diisi hingga 7 orang untuk satu bilik. Bekalan air di penjara mula berkurangan. Ramai yang terpaksa mengambil air untuk minum dan mandi dari sebuah perigi kerana di sini cuma ada satu pam air saja, kecuali di klinik. Keadaannya amat menyulitkan. Sedih saja. Itulah catatan Datuk Harun waktu dia balik ke hospital, daripada hospital, dia hantar semula ke penjara Pudu. Orang pula dah ramai banduan dan air pula dicatu. Pada 2 Mei, catatannya kayu balak atau Eng Seh Kiah, iaitu Taukeh Candu, ditempatkan di klinik. Datuk Harun dia jaga sebagai kani di klinik sejak dimasukkan ke penjara. Isterinya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup kerana memiliki lebih 2 pikul candu dan dadah morfin. Dia gembira kerana tidak dijatuhkan hukuman mati. Sebaliknya, beberapa bulan lalu Sakacai bersama 2 orang rakannya dijatuhkan hukuman mati kerana memiliki 6 paun dadah heroin. Jadi catatan Datuk Harun, rule of law. Menyindirlah, begitulah keadaannya. Pada 4 Mei, Lan itu Datuk Mazlan Harun anaknya datang bersama Haji Sulaiman dan memberitahu bahawa Dr. Mahathir mengarahkan setiap ucapan Haji Sulaiman disiasat untuk dijadikan alasan untuk memecatnya dari UMNO. Dia bercadang menyertai PAS, Dr. Sulaiman. Menurutnya dia pernah berjumpa Ahmad Razali di Jalan Campbell tidak berapa lama dahulu. Dia mengungkapkan kata-kata dia di dalam atau di luar sama saja. Itulah ditujukan kepada saya, katanya. Jadi kerti saya, Dr. Mahathir ni memang adalah agendanya sepanjang Datuk Harun dipenjarakan. Itu kisah benar saudara yang di catatan dia. Dan dia selalu menggunakan orang-orangnya. Dan sewaktu perhimpunan agama UMNO, memang Datuk Sulaiman Palestin dalam ucapannya merasmikan bahagian-bahagian, dia mahu hal Datuk Harun diperjuangkan. Tapi nampak gayanya tidak disenangi, malahan Dr. Mahathir katanya diarahkan untuk menyiasat setiap ucapannya. Dan kalau agak bercanggah, mungkin boleh diambil tindakan untuk memecatnya. Aduh, dari situ lagi dah nampak kezaliman. Waktu tu dia Timbalan Perdana Menteri, saudara. 6 Mei,
Makanan yang disajikan di sini semakin teruk dan dimasak menggunakan dapur kayu kerana seringkali berlaku gangguan elektrik. Kami terpaksalah menelan makanan dan minuman sebegitu rupa untuk terus hidup. Jadi kalau orang mengatakan Datuk Harun duduk dalam penjara itu dengan senang lenang, pembohong saudara. Ini diary-nya saudara. Ini diary dia betul-betul, bukan dia nak dibukukan, tidak, catatannya. Makanannya dia kata kebetulan pada 6 Mei tu 1979 bekalan dapur elektrik rosak. Dia terpaksa masak dengan dapur kayu. Masak ajalah. Itu keadaannya. Pada 8 Mei Lan, selalunya dalam catatan ini Datuk Harun menyatakan anaknya, iaitu Datuk Mazlan Harun, Lan dan Neng. Neng isteri membawa 4 orang cucu kesayangan saya. Ali, Omar, Auzi dan Din. Semoga mereka membesar bersama legasi dan tradisi warisan Harahap. Datuk Harun ni dia memang terkenal dengan sikapnya mempertahankan tradisi warga bangsanya. Pada 13 Mei, 13 Mei hari Ahad, jatuh pada hari Ahad, itu merupakan hari ulang tahun yang keberapa saudara? 10 tahun sudah berlalu. Tragedi hitam 13 Mei. Situasi tenang tanpa sebarang insiden malam tadi. Mungkin kerana semua terpaku di depan kaca TV menonton perlawanan akhir bola sepak Piala FA. Jadi orang bila sebut 13 Mei ni mengaitkan Datuk Harun. Sebenarnya tidak. Sebab itu Datuk Harun tulis situ, dia kata 13 Mei dah 10 tahun berlalu. Tak ada apa-apa pun. Dalam penjara mungkin semua orang duk tengok bola. Perlawanan akhir Piala FA. Pada 15 Mei menurut Mama katanya saya akan dibebaskan sebaik saja kertas putih Bank Rakyat dibentangkan di Parlimen. Tapi semua itu untuk kesekian kalinya hanyalah khayalan semata-mata. Mereka mengatakan kalau dah bentang kertas putih di Parlimen, maka dia boleh dibebaskan. Ternyata tak ada saudara. Pada 16 Mei, sebelum dibicarakan kerana bergaduh, mencuri dan kesalahan lain, setiap banduan dibawa ke klinik untuk pemeriksaan kesihatan. Jika terbukti kesalahan, mereka akan dikurung di bilik pengasingan. Kemudian dikurangkan makanan dan sebagainya. Tetapi mereka sudah pun mendapat pelepasan dari tuduhan sebelum dibicarakan. Rupanya dalam penjara pun ada juga saudara suasana yang sebegitu. 19 Mei hari ini terasa letih dan kurang sihat. Tambah pula cuaca begitu panas. Tekanan darah begitu rendah, 90/70. Cuaca panas yang terlampau membuatkan saya sering berpeluh dan mengganggu khusyuk solat saya. Siapakah yang mampu bertahan berada di bilik sempit dan cuaca yang panas begini? Jadi catatan ini macam mana orang mengatakan Datuk Harun dalam biliknya ada aircon dan sebagainya. Tak ada. Ini catatan dalam diary ni saudara. Katanya tak ada. Katanya sementara itu di bilik pengasingan terdapat seorang anak muda dikatakan membunuh ayahnya sewaktu sedang solat. Fikirannya sering terganggu, selalu menjerit dan membuat bising waktu tengah malam mengganggu tidur kami. Pada 25 Mei, seorang pelancong dari Kenya dihukum penjara kerana kesalahan tinggal melebihi tempoh had masa. Dia ditahan sewaktu memohon tambahan selama 5 hari dan dijatuhkan hukuman penjara selama 1 bulan. Kejadian segini boleh menjejaskan industri pelancongan. Jadi begitulah peka Datuk Harun tentang industri pelancongan. Dia katanya kalau dalam keadaan begitu, kalau kawan tu datang, dia nak memperbarui untuk tinggal dalam tempoh seminggu lagi, kenapa pula harus jatuhkan hukuman, kata Datuk Harun. Pada kemudian saudara, catatan-catatan ini agak bagi saya lah. 27 Mei, banduan Pritam Singh membawa nujum katanya. Saya akan dibebaskan lah kononnya, tapi mereka sekarang ni ternyata semua itu hanyalah khayalan. Ternyata mereka cuba membunuh saya dengan memberi racun, katanya. Tapi semua tidak berlaku, saudara. Dan pada 29 Mei, ya Tuhan, setelah sekian lama kemesraan kami hari ini selepas menjamu, saya makan dan nasi berani, Mama meluahkan seluruh amarah dan cemburunya. Kononnya
saya tidak mencintainya dan ada wanita lain dalam hidup saya. Begitu saudara, bila dah masuk ke penjara ni macam-macam dugaan, orang pun datang mengganggu keluarga. Itu biasa berlaku saudara. Itu biasa berlaku. Dan akhirnya isteri Datuk Harun juga terperangkap dalam tomahan-tomahan begitu. Tapi bagaimanapun kata Datuk Harun, kalaupun isteri nak minta cerai, dia kena bercerai lah. Saya pasrah jika beginilah keadaannya. Jalan terbaik bagi kami adalah perpisahan. Bagaimana mampu saya jelaskan sesuatu yang tidak saya lakukan. Sebagaimana juga 60 tuduhan yang dihadapkan kerana saya di mahkamah. Mungkin masalah begini sering dihadapi oleh setiap suami yang terpenjara. Tabak angin, pembebasan saya masih berlaga. Artinya saudara, Datuk Harun menghadapi tuduhan 60 tuduhan. Bukan satu tuduhan, 60 tuduhan. Masa itu, sekarang ni berpuluh-puluh lah boleh diadakan. 31 Mei, Abang Abbas, Dolah, Choi dan Neng menyampaikan salam dari Kadir Kismis. Kadir Kismis itulah kadir bekas Peguam Negara. Abang Abbas memberitahu Hamzah, itu Peguam Negara, bergurau dan bertanya, adakah rumah saya di Ulu Kelang sudah siap untuk saya tinggal setelah keluar dari penjara. Azman, anaknya, semasa mengucapkan selamat tinggal kerana sibuk mulai esok dia akan bersara turut memberitahu saya mungkin keluar dari penjara tanggal 6 Jun. Pegawai penjara Philip berhasrat bercakap sesuatu dengan saya tapi terhalang kerana saya masih ada ramai tetamu. Jadi walaupun dalam penjara, Datuk Harun masih dikunjungi oleh rakan-rakannya. Orang yang kalau ada pengaruh, orang yang pernah berjasa, pastilah dalam apa keadaan pun ramai yang datang melawatnya. Itu catatan bulan Mei, saudara. Bulan Jun agak menarik lagi. Kisah ada juga seorang lagi pondan jadi mangsa. Terjerit, terpekik, terlolong pula. Yang kena rogol di mahkamah, di penjara. Masih ada lagi catatannya. Tapi itu kita simpan untuk besok, saudara. Iqmal Basri, Al-Fatihah untuk Allahyarham Datuk Harun yang merupakan antara pemimpin Melayu yang tinggi akal, adab dan jati diri bangsa. Ya, Saudara Iqmal Basri betul. Saudara Din Judin dia kata, saya dari Jeli, terima kasih. Abdul Hamid, selamat petang dari Kuantan, cuaca mendung. Dapur ibu, apalah nak catur-catur air. Memang begitu dapur ibu, keadaan di penjara bila ramai, mereka cuma ambil air dari perigi saja. Iqmal Basri, macam mana time netizen boleh fikir Datuk Harun mewah dalam penjara? Tak logik macam dalam penjara tu seorang warden. Bahkan mereka menulis macam-macam. Tapi bila kita menatap buku ini, selalu saya katakan, saudara tak banyak lagi buku ni tinggal. Hubungi saudara Al-Azhar di talian 011 330 41241. Ini bagi saya buku ini adalah catatan diary yang tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi buku ini, kalau dah habis, habislah. Bagi saya sesuai untuk disimpan sebagai khazanah kita, saudara. Apa khabar, Saudara Ilyas? Salam. Baik, saudara. Ini kisah balik pada kehidupan harian kita. Kisah Datuk Harun telah pun kita tinggalkan. Besok kita sambung lagi. Hari ini saya agak tertarik hati membaca akhbar Sinar Harian. Iaitu kisah dibacuknya seorang warga emas berusia 86 tahun. Tinggal di Kampung Aman, di Kandis. Akhirnya dia bersyukur kerana pinangannya diterima. Selepas setahun dia berusaha untuk mengambil hati wanita idaman hatinya. Saudara Abdul Ali yang punya 3 orang anak berusia 60 tahun, 65 tahun berkata, pinangannya pertama ditolak oleh isterinya, itu Siti Zabedah Zakaria, usia 63 tahun. Artinya saudara, cinta tidak mengenal waktu. Nah, ini abang kita ni, saudara ini Abdul Ali berusia 86 tahun. Akhirnya cintanya disahut oleh Cik Siti Zabidah Zakaria dalam usia 63 tahun. Selepas ditolak, saya tidak pernah putus asa, katanya. Ini catatan yang saya baca dalam
Harian Sinar ditulis oleh Saudara Hazlin Liana Kamarudin, saudara. Kata saudara Abdul Ali, selepas ditolak, saya tidak berputus asa. Setahun saya cuba tambat hatinya. Alhamdulillah, jodoh kami ada dan selamat disatukan pada hari Sabtu lalu. Sebelum itu, tular di TikTok, majlis akad nikah Abdullah dan Siti Zabedah yang diadakan di Masjid Al-Abra, Mukim Pauh 9. Menurutnya, sikap lemah lembut Siti Zabedah menyebabkan dia tertarik pada wanita yang mempunyai 2 orang anak berusia sekitar 40-an. Ujarnya bukan untuk menambat hati Siti Zubaidah, bukan mudah untuk menambat hati Siti Zubaidah kerana pada awalnya dia tidak mempunyai keinginan untuk berkahwin lagi. Dia beritahu hal ini kerana sebelum itu Siti Zubaidah pernah berkahwin 2 kali dan kedua-dua suaminya telah meninggal dunia, iaitu pada tahun 2003 dan 2021. Bila tengok nama tu Siti Zubaidah, teringatlah hikayat Siti Zubaidah. Gamaknya begitulah saudara Abdul Ali berusaha untuk menambat hati Siti Zubaidah. Dan katanya lagipun kami berdua masing-masing tinggal sendirian. Kebetulan anak-anak saya sama baya dengan isteri saya dan memberi restu untuk kami bersatu. Menurut Abdullah, perkahwinan itu lebih kepada ingin mencari teman untuk menghabiskan sisa-sisa hidup, ujarnya setakat ini. Penglihatannya masih jelas dan dia boleh memandu. Dia begitu seronok dapat membawa Siti Zabedah bersia-sia. Walaupun dia sekarang seorang petani, dia juga tidak mempunyai sebarang penyakit. Begitu juga dengan Siti Zabedah, walaupun sudah berusia 63 tahun tapi masih sihat, katanya. Alhamdulillah. Saudara, kita sama-samalah mendoakan agar jodoh Pak Ali kita dengan Siti Zabedah berpanjangan dan mendapat kenikmatan yang baki-baki kehidupan. Setahun rupanya Pak Ali cuba memikat hati Zabedah. Setahun jugalah ditolak. Saudara Iqmal Basri dia kata, indahnya sebuah cinta. Elok dia Iqmal. Indahnya sebuah cinta. Dan Pak Ali ni membina tugu cintanya. Pak Abdullah Ali membina tugu cintanya dengan Siti Zubaidah. Kata Dapur Ibu tu, dia kata buat teman. Dulu masa Tun Abdullah Badawi kahwin seorang lagi tu, Tun Ali Rastam dia kata paling-paling tidak pun buat teman-teman tukang sangkut baju. Bila balik kerja, letih-letih ambil baju, adalah teman yang akan tolong bantu sangkut baju. Begitulah secara cinta orang lama. Segmen jeritan batinku. Ini setara saya melihat agak sedih juga. Ini yang sebenarnya ada dalam Selang Net dan juga saya benda ni sama macam mana apa yang berlaku dalam Selang Net. Iaitu bagaimana seorang lelaki meluahkan rasa kecewanya apabila isterinya didapati curang sehingga tertangkap khaluat oleh pihak Jabatan Agama Islam. Sedih. Jadi menurutnya, kita panggil nama dia, bukan Abang Jamil saya, Abang Suparman lah saya. Menurut Abang Suparman, dia dan isterinya berkenalan ketika mereka masih lagi menuntut di universiti. Sebelum mereka mendapat tawaran pekerjaan di negeri yang agak berjauhan. Segala keperluan atau apa saja kewangan atau kemahuannya saya penuhi. Kerana isterinya adalah dari keluarga yang kurang berkemampuan. Akhirnya mereka berkahwin. Jadi kata Abang Superman, dia dapat tawaran sebagai penjawat awam di Pantai Timur. Sementara isterinya masih bekerja di sektor awam di Selatan. Selatan tu mungkin Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Dan isterinya tinggal bekerja di Pantai Timur. Mungkin di Terengganu, mungkin di Pahang. Saudara. Dan dalam 1 tahun, kami berhubung jarak jauh. Semuanya indah dan dipermudahkan. Saya juga katanya selalu menjenguk keluarganya kerana berdekatan dengan tempat kerja saya. Jadi artinya isteri Abang Suparman ni asalnya orang Selatan. Paling memeritkan apabila perbuatan isteri terbongkar. Setelah dalam keadaan jauh-jauh itu, terbongkar bahawa isterinya ditangkap bersekedudukan dengan lelaki lain. Tapi katanya, langit tak selalu cerah. Sedikit demi sedikit saya nampak perubahannya. Tapi saya pada awalnya bersangka baik dan berfikiran positif.
masa berlalu hubungan kami semakin renggang. Apabila saya pergi menemuinya di pantai timur, layanannya kurang. Walaupun saya adalah suaminya. Layanan saya sebagai suami diabaikan. Kedatangan saya juga seolah-olah tidak diraikan. Jadi dalam keadaan sekarang ini, saya masih mencintainya. Saya masih memberi pengampunan, saya memberi peluang untuk dia hidup bersama saya sebagai isteri. Tetapi dalam keadaan begini, saya masih melihat tingkah lakunya tidaklah seperti mana-mana mula-mula kami bercinta di pusat pengajian tinggi dahulu. Mohon, berilah pandangan apa yang harus saya lakukan. Adik Suparman, kata Abdul Hamid, itu cerita pasal pakcik tadi itulah, teman berbicara melayan sisa hidup. Jadi saya berasa dalam beginilah. Bila ada kecurangan berlaku dalam sebuah rumah tangga, saya melihat adik Suparman ni jiwanya murni. Kerana dia sanggup memaafkan perbuatan isterinya. Tapi kalaulah isterinya tidak mau berubah, soalnya bolehkah dia berubah? Kalau tak boleh berubah, masih lagi bermain mata keranjang dengan orang lain, saya rasa tiada jalan lain. Jangan biarkan isteri anda terjebak dalam noda dan dosa. Tak baik. Kerana apa-apa pun kita sebagai suami, kita harus memberi peringatan pada isteri kita. Kalau isteri menduakan suami, na'udzubillah. Kalau zaman sumpah seberah padi dulu, hukumnya saudara sebat 100 hutan. Yang lelaki itu pula hukumnya kena bawa pedang. Itu dulu-dululah. Dalam hukum Islam pun, kalau kita curang dengan isteri orang ni lain hukumannya. Walaupun sekarang ni ada undang-undang. Kalau menggoda isteri orang tu, katanya ada pindaan dan sebagainya. Tapi dulu-dulu tak boleh. Jadi, Wan M. Bakri dia kata, sebab itulah Allah sentiasa melihat. Jujur adalah kunci segala kebahagiaan dalam rumah tangga. Benar, saudara Wan M. Bakri. Dalam kehidupan berumah tangga, kejujuran itu paling penting. Kalau tidak jujur, buat macam mana pun tak boleh bertahan lama. Saya selalu menekankan kepada teman-teman, bila anda berpasangan, mendirikan rumah tangga, kalau tiada kejujuran, tiada lagi lah artinya hidup berumah tangga. Dek Suparman, nasihat saya, fikir-fikirkanlah berapa lama anda sudah bekerja, anda tinggal jauh di selatan tanah air, isteri anda berada di pantai timur, perpisahan itu. Kalau dia jujur, kalau dia setia, benda ini tak akan berlaku. Tapi mungkin kerana dia kesepian waktu di pantai timur, ada godaan dan dia terperangkap. Tapi kalau menurut pandangan Suparman, dia sudah pun memaafkan. Tak ada masalah. Tetapi nampaknya layanan isteri masih lagi seperti dulu. Artinya, hatinya sudah tidak pada anda. Tepuk dada, tanyalah saya. Apa khabar Saudara Roslan Bakar dari Kelang? Sebab itu kata Muhammad Azmi Ali, dia kata, jangan ada dusta di antara kita. Saudara Muhammad Azmi Ali ni duduk di Kota Baru. Orang Perak kahwin dengan Mek Kelantan. Bisik-bisikkanlah di telinga isteri anda, jangan ada dusta antara kita. Itu Dewi Yul dengan Brody Marantika punya lagu tu. Saudara Abdul Hamid, jika perangainya masih berterusan dan segala nasihat tak diindahkan, terbaik, kata Saudara Abdul Hamid, lepaskanlah dia. Jangan sampai kita pula menjadi dayus. Benar? Suami, kalau isteri dah main kayu tiga di belakang kita dan kita masih membiarkan, artinya kita boleh dianggap sebagai suami yang dayus. Ubay Zulia Wusia, lebih baik lepaskanlah dengan cara baik. Tak payah bergaduh. Betul? Nasib baik Dek Suparman, anda tidak mempunyai zuriat. Kalau dah punya anak, bila berlaku perceraian, lagi teruk. Lagi sukar. Kerana macam mana dengan kehidupan anak, hilang kasih sayang. Apa yang berlaku, kita anggaplah sebagai takdir. Isteri anda sudah merasakan bahawa, ialah bila berjauhan, kalaulah dia benar-benar mendalam cintanya pada Dek Suparman, walaupun kata sejauh lautan pun aku dipisahkan, cintaku tetap bermahkota di hati. Ini bukan soal selautan api sanggup kurangi, tidak. Tapi seandainya kita dipisahkan seluas lautan pun, namun demi cinta ini akan kupertahankan.
Itu kalau mereka yang mempertahankan mahkota cintanya. Tapi kalau hanya sekadar berlaku curang, dia merelakan dirinya terperangkap dengan cinta tiga segi, eloklah dilepaskan. Banyak kejadian berlaku. Akhirnya berlaku pembunuhan, ada orang yang kena tikam, ada yang kena racun, ada macam-macam lah. Semua ini cinta tiga segi selalunya mengundang masalah. Eloklah ditamatkan. Memang Saudara Suparman sayang, kasih pada isteri anda, mungkin lawa agamanya. Dia tak sebut siapa nama isterinya. Tapi lebih baiklah kita lepaskan dengan cara baik. Tak payah lagi dah. Nak buat macam mana? Bukan itu pintaku. Katakan, bukan ini pintaku. Kalau itu takdir yang kau pinta, dan kalau begitu jodoh kita, cukuplah sampai di sini. Sayang. Itu saja saudara. Jangan kita nak berlarutan. Sebab wanita kalau kita biarkan, dia dosa yang teramat besar. Tidak mampu untuk, kalau dia pula sembunyi-sembunyi di belakang anda, tak bagi tahu. Ini nasib baiklah. Dia tangkap kaluat. Bila dapat kaluat, dapat tahu. Memanglah remuk, hancur hati itu. Tapi bagi saya, kalau itu natijahnya, kalau anda masih sayang pada dia, anda telah pun memaafkan. Ada kalanya maaf itu, kadang-kadang orang kena merasakan maaf itu mudah sangat. Maka tak ada nilai. Kalau dia nak melakukan tindakan lagi, lepaskanlah. Cukuplah. Kerana dosa yang dia tanggung tu terlalu tinggi. Berat sangat-sangat menduakan suami ini. Ceritakan pada dia. Beh Cuan Sen, terima kasih. Saudara Dapur Ibu, dia kata ada orang ketiga, lepaskanlah saja. Saudara Dapur Ibu pun cakap begitu. Saya lihat teman-teman yang dalam bicara saya petang ini, kebanyakannya, Saudara Suparman, mereka merasakan cukuplah. Sebab anda berada di selatan tanah air, dia berada di pantai timur. Perpisahan itu telah pun wujud. Tetapi bukanlah perpisahan dari segi kasih sayang dan alam rumah tangga. Tetapi bila dia telah melakukan tindakan sebegitu jauh dan anda masih lagi menganyam kesetiaan, sedangkan dia menjadikan kesetiaan anda itu hanya sekadar permainan di bibir saja, maka eloklah dilepaskan. Tak payahlah bergaduh. Betul kata Dapur Ibu, lepaskanlah. Saya harap ini juga menjadi pengajaran pada teman-teman, warga pelayar yang berkesempatan bersama dengan saya petang-petang begini. Ambillah ini sebagai iktibar. Kadang-kadang secara manis itu sekejap saja. Indah itu sementara cuma. Contohlah, kalau anda terpikat dengan seseorang, anda menduakan suami anda pergi berpelesiran dengan dia. Sementara cuma, tapi kesan yang anda alami dari segi hukum dosanya, kalau anda punya anak-anak, anak-anak akan mengalami trauma kehidupan. Jadi kenapa sanggup kita melakukan itu? Jangan salahkan sesiapa, jangan salahkan perpisahan yang tidak dijangka. Suami anda bekerja di selatan, anda bekerja di pantai timur. Itu jangan disalahkan. Kalau itu anda salahkan takdir. Memang jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Tetapi harus disantuni dengan keikhlasan, dengan kesetiaan. Dalam hidup ini, kalau kita tidak berlandaskan kepada kesetiaan, kita tidak menegakkan keikhlasan, kita menyepikan perasaan orang lain, pastinya kita akan mengundang masalah. Jadi pada Saudara Suparman, mungkin juga bunga bukan sekuntum. Bukan Kumat Kemit dia kata bunga bukan seekor. Tidak. Bunga bukan sekuntum. Kumbang juga bukan seekor. Banyak lagi bunga-bunga yang ada di taman-taman. Untuk Brother Suparman, kentalkan diri anda. Sebab itu kata Dapur Ibu, hubungan jarak jauh banyak godaannya. Jadi lepaskanlah. Kata Nurliza, dia kata lepaskanlah. Itu adalah kadang-kadang lebih tenang. Dan anggaplah ini sebagai satu nostalgia dalam kehidupan anda, hidup berumah tangga. Tak ada salah mana pun. Cuma, tak usahlah dia memburukkan sesiapa. Jangan kita mencari kesalahan orang lain. Kerana fikirkanlah keadaan kerana anda terpisah disebabkan oleh tugas kerja dan sebagainya. Teman-teman, saya bersimpati dengan Brother Suparman. Dalam keadaan kita meraihkan kehebatan saudara Abdullah Ali yang dalam usia 86 tahun masih mampu untuk menganyam cinta kasih bersama dengan isterinya Puan Siti Zabedah dalam usia 63 tahun. Kita sama-sama mendoakan agar Abdullah Ali
dapat membina mahligai cintanya hingga ke jannah. Dan kepada Suparman, carilah cinta yang lain kalau itu takdirnya. Jangan risau, kerana jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Kita jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih.